Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada minggu ni sekali lagi kita berkesempatan untuk berada dalam program kelas mingguan online asas bahasa Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Jemaah yang dikasihi, marilah kita mulakan majlis kita, majlis ilmu ni dengan membaca Ummul Kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sidang jemaah yang dikasihi, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, kita berkesempatan sekali lagi, dan bagi di kalangan kita yang mungkin kali pertama turut serta dalam program asas bahasa Al-Quran, tadabbur Al-Quran, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Semoga perkongsian kita dapat kebaikan dan manfaatnya untuk kejayaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Baiklah, kita terus kepada slides berikut. Ini adalah rujukan-rujukan yang kita akan gunakan dari masa ke semasa untuk kita mengkaji, meneliti, belajar untuk memahami isi kandung Al-Quran dengan pendekatan belajar bahasa Al-Quran, dan kita ambil pelajaran dari Al-Quran. Baiklah, sebagai mukadimah supaya untuk merangsang kita bersungguh-sungguh dan istiqamah dengan kita meneliti Al-Quran, belajar Al-Quran, sebenarnya ada ingatan ataupun kita kata warning dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ni basyiran wa nadhiran, ada berita gembira dan juga ada ancaman. Jadi dah tertutup mic. Ayahanda tertutup mic. Mic tak dengar. Tuan mic. Okey. Okey, boleh dengar boleh? Okey, boleh Tuan, boleh. Okey, boleh jelas. Tak tahu dah berapa minit yang dia on tak ada mic tadi. Oh, sekejap je Tuan, sekejap je. Baru kejap. Mungkin dia ada technical punya sentuhan tadi tu. Masya-Allah. Okey, kita rujuk kembali kepada ayat daripada surah Yunus, surah Yunus ni surah yang ke-10. Ayat yang ke-7 dan ke-8 yang mengingatkan kita supaya jangan jadi golongan yang lalai terhadap ayat-ayat Allah, kerana ia nanti boleh bawa ke neraka dan azab Allah. Na'udzubillah. Baik, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Ustaz Nazarul, bacakan terjemahan dia dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, yakni tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jemaah sekalian, itulah dari dua ayat yang mengingatkan kita. Baik, dalam proses kita berkongsi untuk kita belajar dan fahami bahasa Al-Quran ni, eloklah saya terjemahkan secara ringkas setiap perkataan tu. Inna tu sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang ataupun mereka yang, la tiada,
yarjuna, mereka mengharapkan, liqa'ana, pertemuan kami. Wa, dan radu, telah redha mereka, bi, dengan al-hayatid dunya, penghidupan dunia itu. Wa tama'annu biha, dan telah tenang oleh mereka dengannya. Jadi tenang dengan penghidupan dunia, redha, kerana suka, bahkan mereka rasa dunia itulah yang mereka cari, kerana apa? Ianya juga sumber ketenangan bagi mereka. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka dari ayat-ayat kami ghafilun, orang-orang yang lalai. Jadi lalai terhadap ayat-ayat Allah, lalai terhadap kitab Allah yang Allah turunkan ini. Begitu juga termasuk lalai terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kewujudan Allah, tanda-tanda kebijaksanaan Allah Ta'ala yang ada di sekeliling kita, iaitu ayat-ayat dalam bentuk apa yang Allah telah ciptakan daripada dunia dan alam semesta ini. Jadi ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim, termasuk juga alam semesta yang ada keliling kita ini sebenarnya adalah ayat-ayat tanda-tanda bukti kekuasaan, kehebatan Allah SWT. Jadi mereka lalai daripada ayat-ayat Allah. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempat kembali mereka an-nar, neraka itu. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kanu yaksibun, telah adalah mereka yaksibuna, mereka kerjakan. Jadi nanti neraka tempat kembali. Jadi di sinilah yang kita kata Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ni perlu kita pelihara, perlu kita jaga, perlu kita beriman, beramal dengannya dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah. Jadi dalam ayat lain ada dalam surah Al-Baqarah, Allah menerangkan bahawa alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami datangkan kepada mereka akan kitab itu, yatlunahu haqqa tilawati, mereka bacanya dengan sebenar-benar pembacaan. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itu mereka beriman dengannya. Wa may yakfur bihi, barang siapa yang kufur dengannya, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang yang rugi. Jadi untuk itu tak mahu kita lalai, tak mahu kita jadi golongan yang rugi, tak mahu nanti besok kesudahannya ke neraka, na'udzubillah. Kita mahu redha Allah, kita mahu syurga Allah, kita mahukan kejayaan, tak mahu kegagalan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi kejayaan di sisi Allah. Maka itulah yang kita perlu usahakan dari masa ke semasa, supaya kita berikan tumpuan kepada Al-Quran untuk ambil iktibar dan pelajaran daripadanya, insya-Allah. Baiklah jemaah sekalian, pelajaran minggu lepas, ini saya just recap atau recall, kita telah meneliti surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq, dan surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113. Jadi pada malam ini saya hanya just ingatkan kembali minggu lepas surah Al-Falaq. Maka dalam proses kita belajar untuk kita menguasai bahasa Al-Quran ni, kita dah belajar terjemahan perkata itu dengan kita kata kaedah menghafal makna-makna setiap kalimah tu, maka insya-Allah perbenaraan kata kita dalam bahasa Arab Al-Quran akan meningkat. Dan kalimat Al-Quran berulang-ulang, maka insya-Allah malam ni kita akan terus meneliti surah Al-Ikhlas. InsyaAllah kita akan dapati banyak perkataan-perkataan yang dulu telah pun kita belajar berulang-ulang. Jadi walaupun kita meneliti surah-surah yang pendek di dalam juz' amma ni, tapi sebenarnya sebelum ni kita telah meneliti bacaan-bacaan solat, dan kita tahu kita juga telah meneliti awal surah Al-Baqarah, ayatul kursi dan akhir surah Al-Baqarah. Maka perkataan-perkataan yang berulang-ulang kita temui. InsyaAllah mari kita perhatikan dahulu surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad,
walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Baik, kita jemput pula orang daripada Sabah. Abang Alidin kita ada ke? Boleh baca terjemahan? Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Alhamdulillah. Jadi saya panggil-panggil ni berapa? Bagi terasa lah bahawa kita ni dalam majlis. Tak ada saya cakap seseorang. Baik, jemaah yang dikasihan, sebagaimana biasa kaedahnya kita nak meneliti makna setiap perkataan. Itu yang kita perkata. Maka mari kita tengok sama-sama, ya. Bagi ya yang mungkin kali pertama, kaedahnya kita nak meneliti perkata satu patah demi satu patah, dan insyaAllah dengan sedikit ulasan, ya, dari sudut bahasa Arab apa makna dia, dan dia ni dari sudut ya kawaidnya dalam kategori apa. Baik, terus kepada ayat yang pertama, qul huwallahu ahad. Qul, perkataan qul, katakan olehmu. Ini terjemahan yang bagi saya kita gunakan bahasa Melayu dan kita gunakan kaedah bahasa Arab. Itu ini dia panggil fa'il amar. Fa'il ni makna perbuatan, amar suruhan. Jadi perintah kepada satu orang atau satu pihak. Qul, katakan olehmu, ataupun katakan oleh engkau. Jadi perintah, ya, perbuatan tu katakanlah. Perintah kepada siapa? Oleh engkau, olehmu. Jadi suruhan kepada satu pihak, katakanlah olehmu. Dalam penterjemahan kadang-kadang dia taruh katakan olehmu wahai Muhammad. Tapi bukan kepada Nabi saja, kita pun disuruh supaya memperkatakan perkara ni. Qul, katakanlah olehmu, ataupun katakanlah oleh engkau. Ini dipanggil fa'il amar. Huwa, dia. Huwa, dia. Baik, huwa ni dia sebenarnya dalam kategori isim dhamir dah panggil. Jadi dalam bahasa Arab, perkataan-perkataan tu dia terbagi kepada 3 kelompok utama, ya. Ada isim, ada fa'il, ada harf. Tadi mula-mula kita jumpa fa'il, fa'il amar, perbuatan menyuruh atau memerintah. Jadi sekarang ni perkataan yang kedua ni huwa, isim juga tapi dia panggil isim dhamir. Ini pula isim dhamir munfasil. Mana isim tu nama, dhamir ni ganti nama. Jadi munfasil ni dalam keadaan terpisah, by itself. Jadi dia sebagai satu perkataan by itself, huwa, dia. Nanti kita akan jumpa dhamir dalam bentuk-bentuk yang macam-macam lagi. Kalau kita jumpa nanti kita ulas lagi, ya. Jadi huwa, dia, Allahu, Allah. Ya, katakan oleh Muhammad, dia Allah, ya. Ahadun, satu. Ahadun ni satu. Ya. Jadi ayat ni perintah Allah Ta'ala untuk memperkatakan bahawa dia Allah tu satu, ahadun, yang satu. Kalau bahasa Melayu kita kadang-kadang guna apa? Yang esa. Se tu satulah kan, yang esa, yang satu. Dia Allah satu. Ahadun. Allah tu satu. Baik. Ayat berikutnya. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahu, Allah. Ni isim lah, perkataan isim. Dan selalunya perkataan Allah ni disebut sebagai lafzul jalalah, ya. Lafzul jalalah. Itu lafaz yang menunjukkan ketinggian nama Allah. Itu kata Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi.
Jadi Allah As-Samad. Allah tu As-Samad. Baik. Perkataan As-Samad ni, kita nak terjemahkan bahasa Melayu, kita kena menggunakan beberapa perkataan. Baru dia dapat memberikan gambaran maksud yang kita kata sedapat mungkin lah. Jadi As-Samad, kalau bahasa Melayu kita, maksudnya apa? Segala makhluk bergantung atau berhajat kepada Allah Ta'ala. Segala makhluk dia berhajat ataupun memerlukan Allah Ta'ala. Jadi Allah tu As-Samad. Jadi segala makhluk memerlukan dia, berhajat kepada dia, bergantung kepada dia. Kadang-kadang dari sudut bahasa kasar ni, kadang-kadang orang kata tempat bergantung, tapi saya tak suka nak guna perkataan tempat. Kita gunakan dalam kaedah lain menyebutnya segala makhluk berhajat kepada Allah. Segala makhluk memerlukan Allah Ta'ala untuk kita kata kewujudan dia, untuk dia hidup, untuk dia berfungsi. Jadi Allah tu As-Samad. Maksudnya apa? Allah, dia ni makhluk memerlukan dia. Kalau bahasa mudah kita kata segala makhluk berhajat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau tengok di dalam penterjemahan tadi, kita tengok boleh, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ini dia. Kalau nak tengok phrase dia tu, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Atau dalam bahasa lain, segala sesuatu bergantung atau berhajat ataupun memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah yang kita kata cara untuk nak faham apa makna As-Samad. Baik, kita back to tadi. Baik, As-Samad. Allahus Samad. Itu ayat yang kedua. Seterusnya, lam yalid. Lam, tiada. Ini haraf nafi. Ini kategori haraf. Ini huruf nafi. Kita bahasa Melayu pun kata menafikan, penafian. Ini perkataan ni kategori haraf dan dia ni menidakkan atau menafikan. Jadi bahasa Arab nafi, Melayu pun pakai nafi kan. Jadi penafian. Lam tiada. Kadang-kadang kita sebut tidak. Yalid, dia beranak, dia beranak. Jadi perkataan yalid ni dia dalam bentuk fa'il mudhari'. Bila fa'il tu apa? Perbuatan. Bila mudhari' itu maksudnya apa? Perbuatan yang sedang berlaku, akan berlaku, sentiasa berlaku. Itulah dia katakan fa'il mudhari'. Perkataan, perbuatan dan dia jenis mudhari'. Mudhari' maknanya apa? Sentiasa, akan, sedang. Jadi kita terjemahkan dia, ya tu dia. Jadi di sinilah kita kata ya tu adalah dhamir ganti nama. Jadi ganti nama yang berada di awal sebelum fa'il, sebelum perbuatan. Kita terjemahkan dia. Lam yalid, tiada dia beranak. Kalau bahasa kasar kita, tiadalah dia tu melahirkan anak. Ataupun tiadalah dia tu mempunyai anak. Jadi ringkasnya, tiada dia beranak atau beranak. Tidak, Allah Ta'ala tidak ada anak, tidak melahirkan anak, tidak mempunyai anak. Itu lam yalid. Dia tidak beranak. Walam yulad, wa dan lam tiada. Jadi wa tu dia panggil waw atif. Atifun maknanya apa? Ataf maknanya apa? Sambung. Dia connect, dia continue membincangkan isi konteks daripada sebelum tadi. Wa tu dan nak
sambung bahawa Allah Ta'ala juga lam yulad, lam tiada, dan tiada yulad, dia diberanakkan. Baik, dia, ya tu dia. Now dia dalam bentuk apa? Mudhari', tapi majhul, tak dinyatakan pihak yang melakukan perbuatan. Jadi dia, ya, tiada dia diberanakkan. Lam tiada, yulad dia diberanakkan. Tidak ada mana-mana pihak yang melahirkan dia atau beranakkan dia. Jadi lam tiada, yulad dia diberanakkan. Jadi perkataan dia tu, ya tu, ya, tapi dalam bentuk dipanggil majhul. Majhul ni mana dalam perkataan ni, ya, fa'il melakukan perbuatan tu tak ada, ya. Pihak yang melakukan perbuatan tu tak ada. Jadi tiadalah dia diberanakkan, ya. Walam, seterusnya walam, wa dan lam tiada. Jadi perkataan ini berulang lagi, berulang. Wa dan lam tiada. Yakun, ia ada. Ya tu dia. Jadi yakun, dia ada. Ini dalam bentuk fa'il mudhari'. Fa'il mudhari'. Kalau fa'il madhi dia kana. Dia mudhari' dia yakun. Tapi di sini kan ada lam, itu dipanggil majzum. Maksudnya apa? Nun tu dia tak hidup, mati. Yang tu untuk advance lah, untuk ustaz-ustaz dia lebih faham lah. Tapi untuk kita yang kita kata sebagai asas permulaan, kita ambil makna dia saja, dengan lebih kita kata ringkas. Yakun, ia ada. Wa dan lam tiada. Ia yakun, ia ada, dan tiadalah ia ada. Lahu, lam tu bagi hu-nya. Lam di atas la pendek tu, la bagi hu-nya. Kufuan. Kufuan apa? Tandingan. Kufuan juga boleh sebut gandingan. Tandingan. Tak ada yang setanding. Tak ada yang menyamai. Kufu tu kata sekufu, setara, satu lagi setara. Setanding, setara, menyamai, tiada baginya, ya. Lam yakun, kita tengok di atas tadi, walam yakun, dan tiada ia ada baginya kufuan, kufu ataupun tandingan, ahadun, oleh sesuatu. Ahadun tu oleh sesuatu. Jadi dalam bahasa Arab dia, kalau kita tengok ahadun ni dia adalah isim, dan isim tu kan dia kembali kepada apa? Yakun tadi. Dia tu kembali kepada apa? Ahadun. Jadi, dan tiadalah sesuatu tu ia ada baginya tandingan. Jadi sesuatu apa, ya, tak ada yang menyamai dengan Allah Ta'ala. Jadi dalam kita kata ayat lain ada diterangkan, laisa kamitslihi syai'un, tiadalah seumpamanya oleh sesuatu. Laisa tiada, ka seperti, mithli seumpama, hi-nya syai'un, laisa kamitslihi syai'un, tiadalah seumpamanya oleh sesuatu. Okay, dalam ayat ni Allah bagi tahu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiadalah ia ada baginya keadaan tandingan, setanding oleh sesuatu. Jadi sesuatu tu tak ada yang setanding dan menyamai Allah Ta'ala. Baik, itulah makna-makna perkata yang kita
sempat kongsikan. Mari kita tengok balik keseluruhan ayat dalam surah. Kita tengok balik. Baik, surah Al-Ikhlas ni, surah Al-Ikhlas sebenarnya kalau kita tengok dalam asbabun nuzul ada diterangkan bagaimana orang-orang kafir musyrik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah SAW untuk Rasulullah SAW menerangkan, describe Tuhan yang kau ajak kami beriman dengannya, Allah Ta'ala ni macam mana dia ni, bagaimana keadaan dia, macam mana Tuhan kau ni wahai Muhammad. Macam itulah pertanyaan-pertanyaan yang mereka ingin tahu. Tuhan yang kau ajak kami supaya beriman, patuh, macam mana dia ni. Maka Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Ikhlas untuk menerangkan siapa dia Allah Ta'ala. Kita kata penjelasan, penerangan mengenai Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala tu? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Allah perintahkan kepada Nabi SAW, Qul, perkatakan oleh engkau. Allah suruh Nabi SAW bacakan ayat-ayat ni kepada orang yang bertanya sebagai jawapan, nak kenal siapa Allah. Pertama sekali, Wallahu Ahad. Dia Allah tu satu. Allah Ta'ala tu satu. Kita kata yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Jadi ni satu, yang Esa. Maka kalau ada orang yang mengatakan Allah ni berbilang-bilang, tu salah. Allah tu satu. Maka ini yang kita kata, kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Tauhid ni dia perkataan yang ahad dan wahid. Jadi mentauhidkan maknanya menyatakan Allah tu satu saja. Itu kata kalimat tauhid, ilmu tauhid, mentauhidkan Allah, makna menyatakan Allah tu satu saja. Allah Ta'ala dialah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Maka kita bila belajar ilmu tauhid, untuk maklumat semua perkongsian malam hari Sabtu, malam Ahad, iaitu kelas asas untuk kefahaman iman dan Islam, kita ada bincangkan bagaimana nak buktikan bahawa Tuhan yang sebenar-benarnya adalah Allah Ta'ala. Kerana apa? Kita kata kerana Allah beritahu sendiri dalam Al-Quran bahawa dialah Rabbil Alamin, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Maka kita kenal Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta adalah Allah kerana Allah beritahu melalui ilmu yang diturunkan, iaitu Al-Quran. Kemudian adanya Allah, adanya Tuhan dapat juga boleh kita buktikan. Jadi ini terkait nanti dengan ayat yang berikutnya juga. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah tu As-Samad. Allah dia adalah Tuhan yang mana segala sesuatu, segala makhluk bergantung kepadanya ataupun memerlukan Allah Ta'ala. Memerlukan Allah maknanya apa? Ya, kerana Allah yang bagi dia hidup, Allah bagi dia sihat, Allah bagi dia kuat. Allah dia juga yang mematikan makhluk-makhluknya. Maka bila kita meneliti alam semesta ni, kita dapati alam ni sangat teratur akan kejadiannya, diatur. Kita dapati bulan, bintang, matahari, dia ada dia punya falak, perjalanan ataupun rel dia. Kullun fi falakin yasbahun.
Setiap sesuatu tu pada falak masing-masing mereka berjalan, mereka beredar. Maka kita dapati ya, semuanya diatur dengan sangat rapi. Sehingga manusia yang mengkaji, ni kita kata ahli falak, dia mengkaji bintang, dia mengkaji bulan, dia mengkaji matahari, dan dia mengkaji bagaimana peredaran bumi ini terkait dengan matahari, terkait dengan bulan. Maka di dalam kajian-kajian tu mereka dapati bahawa perjalanannya sangat teratur sehingga boleh diukur, dikira dan dibuat jadual pula. Perjalanannya mengikut formula-formula yang kita dapati bahawa kalau dikira, kalau disukat, kalau diukur, maka rupanya dia sangat teratur. Ini yang kita kata sistematik. Maka bolehlah dizahirkan atau bolehlah diwujudkan, diadakan jadual-jadual. Maka kita dapati ada jadual solat. Jadual solat ni sebenarnya mengambil kira peredaran matahari yang kita nampak terbit, lepas tu naik atas kepala kita, gelincir matahari, lepas tu ke petang dia nak tenggelam balik, lepas tu hilang cahaya dia. Maka dengan kiraan-kiraan yang dibuat ni, maka dapatlah terhasil jadual waktu solat, ya. Maka terkait dengan waktu solat ni juga waktu berbuka puasa, dan banyak perkara lah yang terkait dengannya. Begitu juga bila dikaji-kaji, maka pusingan bulan mengelilingi bumi, kita tahu nanti ni berapa hari bulan, bulan tu kecil, lepas tu dia besar, penuh, lepas tu mengurang. Jadi semua ni sangat teratur dan ianya diatur oleh Tuhan yang mencipta alam semesta. Jadi semuanya bergantung kepada apa yang Allah Ta'ala telah aturkan dan izinkan, ya. Begitu juga kalau dikaji mengenai dengan fizikal manusia ni. Kalau manusia meneliti diri dia, ya, bahawa secara biologinya kita tidak boleh nak mengingkari kita memerlukan udara untuk pernafasan. Kita juga perlukan makanan, kita juga perlukan minuman, dan kita perlu masukkan halalan thayyibah yang baik-baik. Kalau masuk dalam perut kita ni yang tidak baik, yang beracun, yang busuk, maka perut akan reject. Kenapa? Kerana Tuhan, Allah Ta'ala telah menciptakan, dia ada mekanisme dia untuk reject perkara-perkara yang boleh memudaratkan tubuh badan itu sendiri. Maka kalau kita silap makan, sebenarnya kita sakit perut, tu ada warning dia. Lepas tu memulas, maka dia akan keluar balik muntah ke, ataupun dalam bentuk buang air besar, cirit ke. Maka yang mengaturnya adalah Tuhan pencipta alam semesta. Di sinilah kita kata, kalau kita mengkaji as-samad ni, segala sesuatu bergantung dan memerlukan Allah Ta'ala. Itulah Allah tu as-samad, ya. Seterusnya, kalau kita perhatikan ayat berikutnya, Allah beritahu, ya, lam yalid wa lam yulad. Tiadalah dia ni beranak dan tidak dia diberanakkan. Ini juga mengingatkan kepada golongan-golongan yang kata Tuhan tu ada anak. Maka Allah bagi tahu, Allah ni dia tak mempunyai anak. Dan Allah pun bagi tahu dia pun tak ada mak, tak ada bapa. Tidak dia diberanakkan oleh mana-mana pihak. Ini yang kita kata, kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala tu dia wujud ada tanpa permulaan dan tidak ada kesudahan. Itulah yang layak sifat bagi Tuhan, ya. Dia kita kata bersifat azali, tak ada permulaan
dan juga tak ada kesudahan. Adanya Allah Ta'ala tanpa permulaan dan dia tidak ada kesudahan. Itulah yang layak, yang kita kata disebut ataupun sifat yang layak bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala. Maka di sini kita kena faham, ya, orang-orang yang mengatakan ada golongan kata apa, Nabi Isa anak Tuhan, tak betul, ya. Ada yang kata Uzair anak Tuhan, tak betul, ya. Ada yang kata malaikat-malaikat tu anak perempuan Tuhan, tak betul. Maka ini pegangan kita. Ini yang Allah beritahu, ya. Lam yalid wa lam yulad. Tiadalah dia tu beranak, tidak dia melahirkan anak, dia tidak mempunyai anak, ya. Wa lam yulad, dan dia tidak diberanakkan atau diperanakkan. Tidak ada mana-mana pihak yang melahirkan dia ataupun yang menjadikan dia. Maka Allah Ta'ala dia bersifat azali, ya. Tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Maka itulah yang layak, yang dipanggil sebagai Tuhan. Kemudian seterusnya, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, wa dan lam tiada, yakun ia ada, lahu baginya, dan tiadalah ia ada baginya kufuwan, keadaan yang setanding, keadaan yang menyamai, keadaan yang setara, ahadun oleh sesuatu. Jadi oleh sesuatu tu ada kat belakang, ya, ahadun, ya, itu marfu' tu. Jadi kalau dalam bahasa kita, ya, tidak ada sesuatu apa pun, ya, yang dia menyamai bagi Allah Ta'ala, yang serupa. Tak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Jadi dalam hal inilah yang kita kalau belajar, ya, ilmu tauhid, kita dibagi tahu, kita diajar, dilarang untuk memikirkan rupa bentuk zat Allah Ta'ala. Kalau ada orang yang terlintas, terfikir begitu, begini, begitu, tinggalkan. Jangan diikut pemikiran-pemikiran yang dilarang ni. Kalau terfikir rupa bentuk gini gitu, kata bukanlah tu. Jangan difikirkan bagaimana zat Allah tu. Jangan difikirkan rupa macam mana bentuk keadaan Allah Ta'ala. Jangan dipikir mengenai zat Allah. Tapi fikirlah mengenai kekuasaan Allah Ta'ala. Tengok kekuasaan Allah Ta'ala dalam menciptakan diri kita. Kekuasaan Allah Ta'ala menciptakan binatang yang macam-macam jenis. Kekuasaan Allah Ta'ala menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hebatnya, maha berkuasa Allah menciptakan bumi dengan macam-macam yang ada dalam bumi ni, ya, di atas bumi, di perut bumi. Ada makhluk yang halus, termasuklah coronavirus yang kita tak nampak, tapi ada. Bila dah sakit baru tahu kehadiran dia. Halusnya dia, ya, kecil. Maka kita kena faham, ya, kita disuruh mengkaji alam semesta untuk menambah keyakinan kita bahawa maha hebatnya Allah Ta'ala ini, maha berkuasa yang Allah Ta'ala, dan dialah maha pencipta, ya. Tak ada yang menyamai Allah Ta'ala dalam mencipta, membuat sesuatu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Maka kalau kita mengkaji bab ini, sebenarnya ciptaan Allah Ta'ala ni bukan ciptaannya kepada makhluk yang kita nampak sahaja. Tetapi hendaklah kita sedar bahawa Allah Ta'ala juga telah menjadikan bagi kita peraturan-peraturan yang perlu diikuti. Dan peraturan syariat Allah ni tidak menyamai dengan peraturan yang bikinan manusia. Peraturan Allah jauh lebih bagus, jauh lebih sempurna. Bahkan kita ni disuruh supaya apa? Supaya menegakkan, mendirikan agamanya, peraturannya, ya.
Maka di situ kita kena faham. Pertama, apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan memang hebat, memang terbaik. Dan kita disuruh supaya ikut, patuhi sajalah. Jadi dalam bab ini ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan perkara tersebut. Di antaranya Allah Ta'ala sebutkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Baik, elok juga kalau kita rujuk ayat tu untuk kita mengkaji sedikit lebih mendalam ataupun lebih meluas mengenai perkara yang kita bincangkan tadi, iaitu Allah Ta'ala dia telah menjadikan kita dan dia juga telah menjadikan peraturan-peraturan hidup untuk kita dan tidak ada tukar ganti di dalam perkara itu. Baik, saya ingat-ingat lupa dalam surah apa? Surah Luqman ke surah Rum? Tengok ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Saya tengok ayat yang 30 surah Luqman tu atau surah baik, kita tengok sekejap ya. Itu surah Rum. Siapa ingat ayat yang fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Kita buka yang satu lagi lah yang mudah cepat sikit. Surah 30. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Ayat 31 31 30. 30 ayat surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 30. Baik. Ini dia ayat yang saya nak kongsikan tadi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fa tu maka. Kita tengok sekejap dengan lebih ini. Oh, kecil juga. Fa maka aqim. Dirikan oleh engkau, ya. Boleh juga makna hadapkan. Wajhaka, wajah engkau. Dirikan wajah engkau, hadapkan wajah engkau. Maknanya hadapkan diri kita ni lid-dini hanifah. Li bagi ad-dini, ad-din itu hanifah yang lurus. Maka Allah suruh kita tumpukan jiwa raga kita kepada agama Allah yang lurus ini. Fitrat Allah, ciptaan Allah. Jadi agama Allah ni ciptaan Allah. Allah yang mensyariatkannya. Ayat lain Allah kata apa? Syara'a lakum minad din. Telah ia syariatkan bagi kamu din itu. Di sini Allah kata fitrat Allah. Ciptaan Allah. Allah yang ciptakan, Allah yang jadikan. Allah yang buat peraturan-peraturan dalam agama ni. Allati fataran nasa 'alaiha, allati yang fatara telah ia ciptakan an-nasa manusia itu 'alaiha atasnya. Jadi manusia diciptakan supaya dia berada di atas agama Allah ni. Itu sebab kita bila belajar bahasa Al-Quran ni kita dapat rasakan dia punya kepadatan maksud ni, ya. Jadi fitrat Allah, ciptaan Allah
Ad-din tadi adalah ciptaan Allah. Allati fataran nas 'alaiha, yang telah ia ciptakan manusia di atasnya. Manusia diciptakan supaya berada di atas agama Allah ni. Jadi Allah yang ciptakan, bukan Nabi Muhammad reka-reka, tidak. La tabdila li khalqillah, la tiada tabdila, penggantian, pertukaran. Li khalqillah, li bagi khalqillah, ciptaan Allah. Tidak ada tukar ganti. Tak boleh nak ubah, tak boleh nak adjust, tak boleh nak modify. La tabdila, tidak ada pergantian. Tak boleh nak ditukar, diganti dengan agama yang lain. Kerana apa? Allah dia As-Samad. Dia pun yang maha tahu, yang maha pakar. Dan kita semua bergantung dan berhajatkan kepada Allah Ta'ala. Apatah lagi agama Allah ni. Dzalika ad-dinul qayyim. Dzalika itu ad-dinu al-qayyim, yang tegak, yang lurus. Jadi din Allah Ta'ala ni, itulah din yang kukuh, din yang lurus, yang kuat, yang benar. Walakin, dan lakin, akan tetapi, aksaran nas, paling ramai manusia, aksara, paling ramai, paling banyak manusia, la ya'lamun, la tiada ya'lamun, yang mereka mengetahui. Tiada mereka berilmu, tiada mereka mengetahui. Ramai manusia ni jahil, tak ada ilmu mengenai apa yang Allah telah beritahu. Sedangkan Allah dah beri ilmu ni, tapi dia tak ambil, dia tak kaji, dia tidak mengkaji, dia tidak meneliti. Maka kita kembali kepada surah Al-Ikhlas tadi. Jadi Allah beritahu bahawa Allah Ta'ala ni dia tidak menyamai dengan mana-mana pihak pun. Tak ada yang setara, yang equal ataupun setanding dengan Allah Ta'ala dalam membuat syariat, membuat peraturan, dalam mencipta dan menjadikan sesuatu. Jadi Allah Ta'ala punya ciptaan adalah terbaik. Dia menjadikan makhluk pun, manusia ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu kepada sebaik-baik kejadian. Jadi manusia ni makhluk yang sangat special. Begitu juga makhluk manusia ni, dia Allah Ta'ala berikan ilmu. Al-Quran ni adalah ilmu dari Allah yang Allah beri pada manusia. Wahyu yang terpelihara pula tu. Dan Al-Quran ni menceritakan mengenai agama Allah, mengenai syariat Allah, mengenai apa yang Allah kehendaki kita supaya buat ketika hidup di dunia ini. Maka peraturan-peraturan Allah ni tidak menyamai dengan peraturan-peraturan bikinan manusia. Maka Allah paling tahu, Allah paling bijak apa yang manusia perlukan, dan bagaimana nak mengatur kehidupan manusia adalah dengan peraturan Allah, syariat Allah, hukum Allah. Maka tak menyamai dengan peraturan-peraturan lain. Jadi syariat Islam adalah syariat yang Allah kata syariat lengkap dan sempurna. Dan Nabi beritahu al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam tu dia tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Maknanya tak ada yang boleh mengatasi dia. Maka dengan apa yang Allah bagi ini, kenapa manusia tak mau terima dan laksanakan dengan bersungguh? Alangkah ruginya kalau buat begitu. Baik, kembali kita kepada surah yang kita meneliti tadi. Surah apa? Surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Ikhlas ini, kita tengokkan apa semula. Baik, surah Al-Ikhlas dia pun ada dia punya fadilat ataupun kelebihan ataupun keutamaan. Kalau kita baca satu surah ni, sekali baca menyamai 1/3 Al-Quran. Ini kelebihan. Kalau kita baca 3 kali, seolah-olah kita
atau menyamai macam kita baca satu Quran. Maka kelebihan, keutamaan yang Allah kurniakan ini, rebutlah, ambillah. Banyak-banyak baca surah Al-Ikhlas. Kalau baca sekali, dapat 1/3, menyamai. Kalau baca 3 kali, seolah-olah membaca seluruh Al-Quran. Maka kurnia Allah Ta'ala ni, kita syukurilah. Jadi kalau dalam solat, kalau kita meneliti, ada hadis yang menerangkan fadilat surah Al-Fatihah 2/3 Al-Quran. Kemudian kalau kita gandingkan dengan surah Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran. Seolah-olah dah baca satu Quran. Waktu satu rakaat tu bila baca suratul Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Kemudian kalau kita nak ulang-ulangi surah Al-Fatihah banyak kali, surah Al-Ikhlas banyak kali, 3 kali, lagi bagus. Lagi banyak, lagi bagus. Maka yang lebih penting adalah kita ambil iktibar, ambil pelajaran, bahawa Allah Ta'ala menyatakan bahawa dia tu Tuhan yang satu. Huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah tu satu. Dan kita jangan sekali-kali syirik kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Dengan berbuat syirik boleh merosakkan keimanan. Maka bila kita meneliti ayat-ayat surah Al-Ikhlas tadi, nak mengingatkan kita dituntut supaya wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu kalau kita nak tengok ada dalam surah apa? Dalam suratul Kahfi. Kita buka, ini ada masa sikit lagi. Suratul Kahfi, surah yang ke-18. Dia di penghujung tu. Sorry, ini surah Rum tadi. Surah ke-18, suratul Kahfi, penghujung. Penghujung suratul Kahfi. Baik, Allah beritahu dalam ayat ni, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Terjemahan umum dia. Saya bacalah, kecil sangat. Katakanlah, sesungguhnya aku ni manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Baik, ayat ni pun sebenarnya terkait sebagai huraian kepada surah Al-Ikhlas tadi. Qul, katakan oleh engkau, katakan olehmu, innama, sesungguhnya tiada lain melainkan, ana, aku, basyarun, manusia, mithlu, semisal, seumpama kamu. Jadi Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, bagi tahu dia orang, bacakan ni, bagi tahu kat dia orang, aku ni pun manusia macam kamu juga. Seterusnya, yuha, ia diwahyukan, ilayya, kepadaku. Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, annama ilahukum ilahun wahid, annama, bahwasanya tiada lain melainkan, ilahukum, Tuhan kamu. Tuhan yang ilaha, mana ilahu, Tuhan yang patut disembah oleh kamu. Tuhan kamu, ringkasnya, ilahun, Tuhan, wahidun, yang satu. Tengok, ayat ni pun menerangkan perkara yang sama, bahawa Allah Ta'ala, Tuhan kamu ni Tuhan yang satu. Faman, maka man, siapa, kana, telah adalah ia, yarju liqa'a rabbih,
mereka mengharapkan pertemuan Tuhannya. Tadi kita masa mukadimah ada kisah orang yang la yarjuna liqa'ana. Sekarang ni orang yang mengharapkan pertemuan Tuhannya, dia kena buat apa? Falyamal amalan salihah, fa maka lam hendaklah ya'mal, dia beramal amalan amal salihan yang soleh, mana yang betul. Hendaklah beramal dengan amal yang soleh. Kalau kita mengharapkan pertemuan dengan Allah, beramal dengan amal yang soleh, wala yusyrik, dan jangan dia syirik, dia menyekutukan bi'ibadati rabbih, dengan ibadah Tuhannya, ahadan, akan sesuatu. Mana jangan sekutukan Allah Ta'ala dengan satu apa pun. Maka inilah kembali kepada surah Al-Ikhlas tadi, maka kita dalam kehidupan jangan buat syirik kepada Allah Ta'ala. Baik, masa pun dah 10.29 dah. Sekejap sangat rasa masanya berjalan. Maka insyaAllah nanti kalau ada kesempatan lain, boleh tanya soalan atau ingatkan macam mana orang boleh buat syirik kepada Allah Ta'ala dalam keadaan syirik modern, itu menyembah manusia ataupun menjadikan manusia sebagai Tuhan-Tuhan. Maka kita tak nak jadi macam tu. Jadi insyaAllah kita simpan yang itu untuk kesempatan akan datang. Terima sekian sebagai penutup. Jadi sebagai penutup ada jugalah ini hadis Nabi SAW yang mengingatkan kita supaya ajak manusia kepada kebenaran, ajak manusia kepada Al-Quran. Nanti kita buat tu dapat pahala. Orang lain yang ikut sama berpegang pada kebenaran, petunjuk, orang tu dapat pahala dia mengalir kepada kita. Sebagai penutup kita baca hadis Nabi SAW ini, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya adalah pahala orang yang mengikut ajakannya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan seterusnya, waman da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithm mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dan barang siapa pula yang mengajak kepada kesesatan, dhalalah, maka baginya menanggung dosa. Dosa seperti dosa orang yang mengikut ajakan itu, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka itu. Inilah berita gembira dan ancaman. Jadi berita gembiranya, ajaklah orang kepada Al-Quran, ajak orang kepada petunjuk Allah. Maka kita buat tu dapat pahala, orang lain ikut, orang tu dapat pahala, dan pahala dia mengalir masuk kepada kita tanpa orang tu punya pahala dikurangi. Ini Allah bagi ganjaran berlipat-lipat. Kalau dalam multi level marketing 100% lah punya income daripada downline. Ini multi level pahala, bukan multi level marketing. Di sebaliknya, kalau orang mengajak kepada kesesatan, nanti berdosa, nanti kesesatan yang dia taja tu orang tu amalkan, orang tu berdosa, dosa orang tu pun mengalir juga masuk kat dia. Dia pun dapat bahagian. Na'udzubillah. Maka kita beringat dengan hadis ni dan kita beramal insya-Allah. Jadi itulah pada malam ni insya-Allah kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita usahakan ini Allah Ta'ala kurniakan ganjaran dan beri kita berkah kebaikan untuk kejayaan dunia dan akhirat. InsyaAllah kita doa sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.